Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atira Kashrina binti Rosdi, memegang nama matrik A190560 dari Fakulti Pusat Pengajian Citra Universiti. Pada semester ini, saya telah mengambil subjek Citra iaitu Pengantar Pendidikan Bersepadu dan telah menjalankan kajian tentang pembentukan pemikiran intelektual berdasarkan kerohanian dan saintifik dalam menelusuri garis masa kehidupan berdasarkan model interaksi TAM iaitu Tuhan, alam dan manusia. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada kali ini, saya akan mempersembahkan mengenai pengenalan, model TAM, metodologi kajian dan juga dapatan kajian. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan pendidikan dan pendidikan bersepadu. Pendidikan merupakan usaha sistematik yang disengajakan dan dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan serta usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Bagi pendidikan bersepadu pula, pendidikan bersepadu ialah proses pembentukan pelajar dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, pemupukan nilai-nilai murni dan perkembangan jasmani yang dilakukan secara menyeluruh ke arah mewujudkan insan yang baik. Seterusnya adalah mengenai pemilihan model kajian. Saya telah memilih model interaksi TAM iaitu model segitiga di mana model ini mengandungi alam dan manusia yang berteraskan Tuhan yang berada di puncak. Model ini saya jadikan sebagai panduan dan kajian yang saya lakukan adalah berdasarkan model interaksi ini. Model TAM juga merupakan model yang terdiri daripada perhubungan antara tiga entiti asas iaitu Tuhan selaku pencipta, alam dan manusia sebagai makhluk penciptanya. Seterusnya, ini adalah beberapa pengetahuan dan perkara mengenai model TAM ini. Model TAM ini adalah salah satu model yang membuat perhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, manusia dengan manusia dan perhubungan antara manusia dengan alam. Selain itu, semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai siri perkaitan yang tersendiri serta melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya, ilmu wahyu menjadi sumber ilmu pengetahuan termasuklah ilmu dalam bidang sains serta interaksi yang melibatkan ketuhanan. Di samping itu juga, kehadiran alam merupakan perhubungan manusia yang boleh mencetuskan fitrah manusia dengan bersandarkan sifat rasa ingin tahu seseorang itu. Seterusnya, mari kita beralih kepada metodologi kajian. Kajian ini telah dijalankan melalui kaedah kualitatif iaitu dalam bentuk temu bual atas talian di platform Google Meet. Saya telah menemu bual seorang responden yang bernama Muhammad Farhan Hadi bin Muhammad Nasri yang merupakan co-supervisor merangkap staf dan pekerja di Watak Kopi Jalan Besar Kuantan. Saudara ini juga berumur 24 tahun. Temu bual ini dijalankan pada tarikh 23 Jun 2022, Khamis pada waktu 9 PM hingga 9.30 PM. Responden ini telah ditanyakan beberapa soalan berkaitan dengan model TAM. Ini adalah serba sedikit mengenai persiapan yang telah saya lakukan sebelum sesi temu bual. Pertama sekali, pastikan semua persiapan dilakukan sebelum sesi temu bual bermula. Selain itu, saya juga memastikan semua peranti teknikal yang digunakan sama ada komputer riba maupun telefon bimbit berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, saya akan mencatat segala jawapan dan perbincangan yang diberikan responden di dalam buku nota. Dan yang terakhir sekali, saya akan mengatur masa temu janji yang sesuai dengan kesesuaian masa responden supaya sesi rakaman temu bual saya berjalan dengan lancar. Baiklah, seterusnya mari kita beralih kepada dapatan kajian. Soalan pertama yang ditujukan kepada responden ialah ceritakan kefahaman saudara terhadap model TAM.
Jawapan yang diberikan oleh saudara ini ialah, berdasarkan kefahaman saya, model TAM ini ialah perhubungan antara Tuhan, alam dan manusia yang bergerak sejajar dalam pendidikan dan kehidupan seharian kita. Setiap individu harus mengetahui bahawa Tuhan adalah pencipta kita, makhluknya yang Maha Esa di muka bumi ini. Selain itu, Tuhan juga telah mencipta alam semesta dan manusia. Oleh itu, alam dan manusia tidak boleh dipisahkan kerana alam dan manusia memerlukan antara satu sama lain dengan mendahulukan Tuhan sebagai pencipta kita. Soalan kedua pula ialah, uraikan kepentingan model TAM dalam pekerjaan saudara semasa di tempat kerja. Jawapannya ialah, saya dapat menerapkan serta mengaplikasikan ilmu-ilmu berkenaan model TAM ini dalam jiwa dan sanubari saya tentang wujudnya Tuhan yang telah mencipta manusia dan alam semesta. Seterusnya, bagi soalan ketiga yang ditujukan kepada saudara Farhan Hadi. Bagaimanakah saudara menggunakan model TAM ini dalam menjalani pekerjaan harian? Jawapan saudara Farhan Hadi ialah, saya menggunakan model TAM ini dengan mengaitkan model TAM ini dengan kejadian alam semesta. Sebagai contohnya, saya berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan siang dan malam untuk manusia. Dalam surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa, aku jadikan siang untuk manusia bekerja, manakala aku jadikan malam untuk manusia berehat. Selain itu juga, jelaslah bahawa semua benda di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh dan dilarang sama sekali untuk merosakkan harta benda di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebagai contohnya, merosakkan alam sekitar dan menyiksa haiwan dan juga binatang lain yang juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana seperti mana yang kita ketahui dan lihat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ujian, dugaan dan balasan kepada kita pada suatu hari nanti. Contohnya, bencana banjir, malapetaka, ribut taufan dan juga musim kemarau. Seterusnya, soalan keempat yang ditujukan kepada responden. Apakah cabaran yang dihadapi saudara dalam mengaplikasikan model TAM ini dalam alam pekerjaan? Jawapan yang diberikan oleh responden ialah, terdapat beberapa individu yang bukan beragama Islam masih kurang kesedaran dan pendedahan berkenaan model TAM ini, di mana mereka kurang memahami dan kurang percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara nyata di hadapan mereka. Seterusnya, teknologi yang kian canggih pada era ini juga menyebabkan sesetengah individu sekarang kurang mengetahui dan belajar mengikut buku, membaca dan mengaji Al-Quran atas kesibukan diri masing-masing. Mereka lebih tertumpu kepada gadget seperti melihat video atau konten melalaikan di TikTok dan YouTube yang tiada kaitan langsung dengan model TAM ini. Jadi, peranan saya di sini ialah saya haruslah menjelaskan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala bersama bukti dan penerangan yang lengkap untuk memastikan kawan-kawan saya di tempat kerja percaya bahawa wujudnya Tuhan yang mentadbir alam semesta yang luas ini. Seterusnya, soalan terakhir iaitu soalan kelima yang ditujukan kepada saudara. Bagaimanakah saudara dapat mengenal pasti atau mengetahui jika seseorang insan itu sering mengamalkan model TAM ini semasa saudara sedang bekerja? Jawapan yang diberikan ialah, saya dapat melihat jika beberapa individu itu bersikap sopan dan baik ketika saya sedang bekerja. Sebagai contohnya, ada sesetengah individu yang mengaplikasikan model TAM dalam kehidupan seharian mereka. Mungkin kerana mereka sudah mempelajari tentang model TAM, jadi mereka terus berpegang teguh dengan mengikut sahaja arus atau carta alih yang telah ditetapkan dalam model TAM ini. Jadi, berdasarkan temu bual dan kajian saya bersama responden, dapatlah disimpulkan bahawa model interaksi TAM ini amat penting dan diperlukan kerana ia merupakan perkara asas dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang manusia.
Selain itu juga, penglibatan manusia terhadap alam dan konsep ketuhanan amat penting dalam sistem pendidikan ini. Seterusnya, model TAM ini membuktikan bahawa model TAM ini bertepatan dengan takrif pendidikan bersepadu, iaitu pendidikan yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Penggunaan model TAM ini juga mampu membentuk dan melahirkan pelajar yang mengagumi dan bersyukur terhadap keagungan ciptaan Tuhan. Dengan ini, berakhirlah pembentangan saya pada kali ini. Saya akhiri pembentangan saya dengan sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.